Alhamdulillah, selesailah sudah pemilihan pimpinan PAS bagi penggal ini, dan saya bersyukur kepada Allah SWT kerana menunjukkan perpaduan yang erat di antara perwakilan. Ini menggambarkan perpaduan yang wujud dalam PAS. Walau kita berbeza pandangan dari segi menentukan calon, tetapi kita telah menerima keputusan dengan penuh kemesraan yang dilihat di atas pentas, dan semua pihak menghormati keputusan perwakilan dalam muktamar, menerima siapa sahaja yang dipilih menjadi pemimpin bagi penggal yang seterusnya bagi melayari Bahtera PAS, khusus dalam menghadapi pilihan raya umum yang akan datang, di mana kepimpinan terdiri daripada berbagai latar belakang, bermula daripada dewan-dewan sehinggalah pimpinan pusat, timbalan presiden, naib presiden dan jawatankuasa pusat, mewakili semua pihak yang menjadi pilihan dan hasrat daripada perwakilan seluruhnya. Itulah gambaran yang wujud dalam PAS yang perlu dipahami oleh semua pihak. Muktamar PAS pernah memilih Dr. Haji Abah Aliah menjadi Presiden PAS yang kedua. Itu bukan baru. Dan ahli-ahli melihat pemilihan dewan seluruhnya, di mana ketua-ketua dewan adalah naib presiden, di mana ketua Dewan Ulama, ketua Dewan Pemuda daripada kalangan ulama, ketua Dewan Muslimat daripada kalangan ulama. Itu mungkin dibaca oleh ahli-ahli. Dengan sebab itu mereka memilih naib-naib yang berikut, timbalan dan naib berikutnya dari kalangan yang mereka pilih. Dan perlu dilihat kepada mereka yang dipilih dalam AJK PAS Pusat. 8 orang daripada kalangan ulama, 2 orang doktor, berapa engineer, dan berapa pemimpin masyarakat. Itu melibatkan semua. Ya. Dan kita memimpin secara kolektif, bukan secara individu. Datuk Seri, ramai orang dah buat kesimpulan di luar sana mengatakan Datuk Seri akan bakal pening kepala lah bila nak berurusan dengan calon-calon yang bukan daripada naib presiden, bukan daripada ulama ni. Kalau saya pening tak boleh bercakap. Alhamdulillah saya boleh bercakap dengan tenang, dengan baik, dengan itu, dan saya bergembira, dan ahli-ahli bergembira, dan muktamar makin hari makin meriah. Itu menunjukkan kematangan ahli-ahli kita, di mana ahli-ahli memilih pimpinan yang berada di saf hadapan untuk pilihan raya. Dengan sebab itu kabinet saya kali ini kabinet pilihan raya. Ya. Ya. Kami ni semua dah hampir 2 dekad dalam sektor komiti. Cuma buat tempat saja. Boleh 7 ni soalan pada semua ada 5 ni. Ya. Ya. Takut saya pening boleh tanya orang lain pula. Ya. Nak sambung soalan sahabat saya tadi berkenaan dengan kepimpinan ulama yang dapat cuba ditolak dalam pemilihan kali ini. Ada dakwaan mengatakan ada campur tangan tangan luar daripada DAP dan PKR. Sejauh mana menjadi benar atau tidak dalam pemilihan kali ini? PAS adalah parti yang paling berpengalaman di kalangan parti-parti Pakatan Rakyat. PAS parti yang tertua, macam saya sebut dalam ucapan dasar. Dalam ucapan dasar, kita pernah jadi kerajaan di peringkat pusat, menyertai kerajaan peringkat negeri. Dan PAS pernah mengalami berbagai-bagai ujian politik. Bahkan rakan-rakan Pakatan Rakyat memberi kepercayaan kepada PAS sehingga pilihan raya 2008 3 buah negeri dipimpin oleh PAS. Di samping Kelantan, kita diberi peluang untuk memimpin Kedah, Perak, walaupun tumbang lepas itu dengan satu amalan politik yang sangat kotor. Selangor dan Pulau Pinang masing-masing satu. Apa lagi kita nak kata kepada rakan Pakatan Rakyat? Kepercayaan diberi kepada PAS sehingga kita 2 buah negeri kita pimpin. Ya. Datuk Seri, kebanyakan yang menang hari ini, terutamanya di peringkat AJK Pusat sendiri, cenderung kepada satu perubahan, yang cenderung untuk buat satu perubahan dalam PAS sendiri, dan dilihat cenderung kepada
Anwar Ibrahim nanti ke jadi benar atau tidak benar macam ni? Bukan pemimpin, bukan pemimpin yang dipilih membuat perubahan. Pewakil lah yang membuat perubahan dalam pimpinan. Dan memanglah strategi perlu berubah dari semasa ke semasa. Tapi dasar tidak berubah. Matlamat tidak berubah. Acuan tidak berubah. Sepatutnya semua pihak menilai bagaimana ketenangan pilihan raya dalam PAS. Tak ada lempar kerusi. Tak ada masam muka, tak ada politik wang. Tak ada apa yang ada dalam parti lain. Itu kehebatan kita. Dan kita tak terikat dengan individu yang tertentu. Kita bekerjasama dengan semua. Kita pernah dalam Angkatan Pertuan Ummah, pernah dalam Pakatan Rakyat, pernah dalam Barisan Nasional, pernah campuran, pernah semua. Ini menandakan bahawa dasar tidak berubah, tetapi strategi berubah. Ya. Okay, Haji Mas Abu nak tambah pada soalan tadi. Ada kata ada tangan lain, ada Anwar. Biar orang baru je ada. Saya dah beri kenyataan tadi masa keluar sebentar tadi, dan tak ada kenyataan baru, iaitu kita akan cuba membantu Presiden dalam bidang-bidang melebarkan pengaruh parti, terutama kepada bukan Melayu, bukan PAS dan NGO yang akan kita pertingkatkan. Adapun kepimpinan ulama tetap dipertegaskan kerana bukan macam UMNO, dia letak UMNO ada ulama dalam bentuk biro. Biro ni kami panggil lujnah. Tapi dalam parti ini ulama adalah satu majlis syura dan ada satu lagi dewan yang akan mengawal parti dan dasar parti. Tugas kami di peringkat eksekutif ini cuba bekerja untuk melebarkan pengaruh parti kepada ahli dan bukan ahli, termasuk sekarang ini bidang yang kami bersama, iaitu orang bukan Islam dan pakatan dengan parti-parti lain. Ini yang kami cuba pertingkatkan. Yang telah ada dipertingkatkan saja. Datuk Seri, dalam ucapan Datuk Seri semalam, Datuk Seri tidak banyak menyentuh soal membangun negara Islam. Sebaliknya lebih kepada negara kebajikan. Apakah Datuk Seri sudah jangka yang kepimpinan yang dipilih pada hari ini memang nak lebih pada soal kebajikan, bukan soal negara Islam? Perkara itu sudah dipahami oleh semua ahli dan sudah dipahami oleh rakan-rakan Pakatan Rakyat, sehingga kita berjaya telah melakukan anjakan paradigma dan rakan Pakatan Rakyat. Dapat dilihat sendiri perbezaan melalui convention yang diadakan Pakatan Rakyat. Yang pertama, convention di Selangor, apabila rakan Pakatan Rakyat dari berbagai kaum menerima asas-asas penting dalam perlembagaan yang saya sebut semalam dalam sidang media, Islam dan agama persekutuan, di samping hak agama lain, bahasa kebangsaan, institusi raja-raja, hak bumi putera, dan kenyataan di Pulau Pinang. Apabila pengerusi DAP membuat kenyataan bahawa DAP boleh berunding tentang Islam, boleh berunding, boleh berbincang. Kalau dulu tak boleh bincang, ni boleh bincang. Ini satu perubahan yang besar. Ya. Okey. Datuk Seri, ada juga dakwaan dari segi Orang je duk cover orang lain tak tanya. Ya. Bagi ruang. Ya. ada juga tak dakwaan boleh. daripada perwakilan tinggi saya jumpa pagi tadi. Dia bahawa ucapan dasar Datuk Seri semalam yang tak ada penekanan tegas kepada pimpinan ulama itu menyebabkan satu endorsement kuat kepada pemilihan untuk memilih barisan baiat yang barulah yang lari daripada latar belakang ulama. PAS tidak bersikap diktator. PAS sebuah parti yang bermakna demokrasi yang tulen, dan kita melihat kempen yang sangat bersih. Tak ada fitnah. Itu satu perkembangan yang sangat baik dan menunjukkan makin hari makin matang. Ada pun perubahan dalam pucuk pimpinan, itu biasalah. Bila kita menghadapi musim baru, maka perabot rumah dia alih. Bila kita alih perabot rumah, orang punya bising, dia kata kita bergaduh. Kita tak bergaduh, kita usung perabot saja nak pindah-pindah tu. Ya.
dalam negara Islam pernah seorang yang bekas hamba abdi dia ketua negara. Amerika Barat bersebut Obama. Dalam Islam pernah kerajaan Mesir bekas abdi memimpin kerajaan negeri Mesir. Kerajaan Ottomaniyah adalah bekas abdi. Orang Turki jadi abdi. Dia merdekakan. Dan dia jadi ulama. Ulama dalam Islam ni orang yang berilmu. Berilmu ni bukan sahaja berilmu dalam bidang agama, termasuk dalam bidang lain. Cuma di zaman dulu kamu melihat bila disebut ulama, Ibnu Khaldun sebagai contoh, dia bukan sahaja alim dalam sosiologi, dia juga alim dalam ilmu agama. Tapi hari ini kita tak boleh nak cari seorang yang mempunyai semua. Dia tahu semua macam zaman dulu. Kerana zaman sudah berubah. Dengan sebab itu saya sebut kita memimpin secara kolektif. Dan pernah dalam PAS Doktor jadi ketua, SUK Pahang jadi Suruhanjaya PAS Negeri Pahang. Di bawah dia ulama-ulama. Itu berdasarkan kepada cabaran yang kita hadapi. Bila zaman kita hadapi suasana yang agak gawat, kita perlu seorang yang memahami selok belok kegawatan itu. Bila menghadapi kita nak menghadapi masyarakat dipengaruhi oleh NGO, kita perlu pemimpin yang ada hubungan dengan NGO. Contohnya Mak Sabu dia rapat dengan NGO, Mahfud rapat dengan NGO, yang rapat dengan kalangan jabatan kerajaan dan semua pihak rapat dengan rakyat. Itu perlu kepada adunan berdasarkan kepada cabaran terkini yang kita hadapi. Ya. Saya nak tu tadi pasal takut you tak tahu tu Gusbo bekas setiausaha kerajaan Pahang tu jadi Suruhanjaya PAS tu Abu Samah sebenarnya. Datuk Abu Samah. Datuk Hamzah. Bapa Datuk Hamzah Abu Samah. Bekas Menteri Perdagangan. Itu Suruhanjaya PAS Negeri Pahang. Ya. Ya. Okey. Ya boleh. Ya. Tak halang. Ya, tak menghalang. Perlembagaan meletakkan PAS ini sebagai parti yang terbuka. Tidak eksklusif. Ya. Untuk satu-satu. Ya. Satu Sri ada dakwaan dari hari ni juga dakwaan daripada Banyak dakwaan ni. Tak apa ya. Tak apa. Timbalan Ketua Dewan Muslimat sendiri mengatakan perubahan kali ini disebabkan dia kata barisan kepimpinan sebelum ni tak cukup agresif untuk PRU. Yang ni nampaknya dia kata line up ini lebih agresif. Ya. Betul ke macam tu? Memang agresif tak agresif ni dia ada dia punya volume dia. Jadi perwakilan melihat volume. Yang dulu punya volume tak kat mana? Itu berdasarkan pada suasana masa itu. Namun demikian mereka yang tak dipilih tetap bersama dengan kepimpinan. Ini berlaku. Sama ada di peringkat akaumbi atau peringkat atasan. Di mana Perlembagaan PAS memperuntukkan kita boleh melantik lagi jawatan kuasa yang dilantik. Tambahan di samping Suruhanjaya Negeri. Kalau negeri kalau peringkat pusat ni 6 jawatan kuasa biasa di samping yang akan dilantik lah. Ya. So yang mana yang tewas hari ini akan dilantik untuk mengisi 6. Macam yang tewas dulu. Dulu Datuk Usam dia tewas, saya lantik dia AJK Pusat. Mak Sabu dulu dia tewas, saya lantik dia AJK Pusat. Maksud Datuk Seri, selepas ni bekas timbalan Presiden akan dilantik lah. Itu tunggulah. Dan saya tidak menggunakan kuasa secara mutlak. Saya melihat pandangan daripada semua AJK Pusat yang lain. Daripada KUMP. Ya. Kalau boleh lain ni, 2 orang ni duk kontrol ni macam mana ni? Berhenti lu yang ni. Yang ni bagi peluang pada yang lain. Ya. Tapi kalau dipandang daripada untuk pimpinan sekarang mencari oleh orang-orang muda ni, adakah PAS ni akan mengalami satu arus perubahan dalam segi pakatan dan politik, takbiran politiknya? Dasar tidak berubah. Strategi boleh berubah. Ya. Yang penting bagi saya perwakilan tidak kecewa dengan ucapan saya. Bukan orang luar yang kecewa. Kalau musuh yang kecewa, alhamdulillah. Ya. Kalau sekali lagi dasar nak berubah strategi boleh berubah, boleh cerita sikit? Ya. Boleh cerita sikit tak yang nak kata dasar nak berubah strategi boleh berubah tu macam mana?
perubahan dari segi dasar dalam parti sendiri ke? Dasar tidak berubah. Kita tak berganjak dengan panduan Quran, hadis. Quran dengan hadis ni bukan sahaja menangani masyarakat Islam, termasuk menangani masyarakat bukan Islam. Dan kita telah berjaya memecahkan tembok yang memisahkan kita dengan masyarakat bukan Islam, sehingga mereka menjadi pengundi kita di kawasan-kawasan yang PAS bertanding menentang MCA, menentang MIC, gerakan di mana mereka bukan Islam, bukan Melayu, sanggup undi calon kita dalam pilihan raya. Ini satu perubahan. Dengan sebab itu, strategi juga perlu diubah. Strategi penerangan kita. Sebagai satu contoh, media-media kita bukan sahaja media untuk peringkat kampung saja, peringkat orang Islam, masuklah peringkat yang bukan Islam. Perlu adanya dialog secara terbuka dengan semua pihak. Ya. Okey. Ada lagi?